Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Ira untuk kita sama-sama membincangkan tentang mata pelajaran biologi tingkatan 5, iaitu bab 2 bagi subtopik organ utama fotosintesis. Okey, pada kali ini adalah sambungan bagi topik sebelumnya. Okey, sebelum ini cikgu ada menerangkan tentang tindak balas cahaya dan juga tindak balas gelap, ya, ataupun tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya bagi topik 2.4 ini juga. Dan bagi video ini cikgu akan menerangkan sambungannya, tetapi mengenai faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Okey, so kita mulakan. Jadi secara jelasnya faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis itu terdiri daripada 3 perkara ini, iaitu kepekatan gas karbon dioksida, keamatan cahaya dan juga suhu. Jadi kita akan perhatikan satu persatu, kita cuba dapatkan kefahaman bagi setiap satu faktor. Faktor yang pertama ini adalah kepekatan gas karbon dioksida. Okey, jadi kita cuba tengok dulu, ya, penerangannya. Peningkatan gas karbon dioksida akan meningkatkan kadar fotosintesis selagi tiada faktor penghad lain seperti suhu dan keamatan cahaya. Okey, seterusnya. Pada titik P, kadar fotosintesis menjadi malar. Apabila kepekatan karbon dioksida meningkat selepas titik P, kadar fotosintesis sudah tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh keamatan cahaya yang menjadi faktor penghad. Okey, so cikgu akan cuba terangkan berdasarkan gambar rajah ini. Okey, jadi kita akan tengok di sini, ya, pelajar. Baiklah. Sekarang yang kita bincang ini adalah tentang faktor kepekatan gas karbon dioksida, ya. Kepekatan gas karbon dioksida melawan kadar fotosintesis. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apabila daripada titik kosong ni, apabila kepekatan gas karbon dioksida meningkat, maka kadar fotosintesis juga akan meningkat. Tetapi cuba kita perhatikan, terdapat 2 keadaan di sini yang disediakan, ya. Keadaan yang pertama, keamatan cahaya hanya disediakan pada tahap yang rendah. Okey. Bagi keadaan yang pertama, keamatan cahaya disediakan pada tahap yang rendah. Keamatan tu slow lah, rendah macam tu, kan. Jadi apabila kepekatan gas karbon dioksida meningkat, maka kadar fotosintesis juga akan turut meningkat. Meningkat, kan? So kita perhatikan garisan tu, dia meningkat. Tetapi apabila sampai dekat titik dekat sini, macam tu, so kadar fotosintesis tu mula mendatar, ataupun kita panggil dia mula malar. Dia tidak meningkat dan juga tidak menurun. Ini kerana faktor keamatan cahaya yang rendah ini menghadkan kadar fotosintesis dari terus meningkat. Macam tu, kan. So kita cuba kalau kita ubah keamatan cahaya tu, kita tukar dengan keamatan cahaya yang lebih tinggi, kan. Okey, keamatan cahaya yang lebih tinggi. So apabila kepekatan karbon dioksida itu meningkat, okey, maka kadar fotosintesis juga akan meningkat. Okey, meningkat. Kenapa dia boleh meningkat melebihi yang pertama tadi? Sebab
keamatan cahaya pada situasi yang kedua ini adalah lebih tinggi. Okey. Jadi kadar fotosintesis, jadi kesimpulan dia, kadar fotosintesis itu boleh meningkat sekiranya kepekatan karbon dioksida meningkat, tetapi bergantung juga kepada faktor-faktor lain. Jadi di sini faktor keamatan cahaya ini menjadi sebagai faktor penghad. Okey, so kita beralih kepada faktor yang kedua. Okey, so ini diterangkan kepada kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan faktor penghad itu. Faktor penghad adalah faktor yang boleh mengawal kadar sesuatu proses biokimia dan boleh berubah mengikut pemboleh ubah yang lain. Peningkatan faktor penghad akan meningkatkan kadar suatu proses biokimia jika faktor lain dimalarkan. Okey, kita pergi kepada faktor yang kedua, iaitu keamatan cahaya. So kita perhatikan kepada penerangan dia terlebih dahulu. Okey, saya cikgu besarkan dekat sini faktor keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis ya. So kita tengok ya. Cahaya diperlukan untuk tindak balas bersandarkan cahaya. So okey, ingat tak kita belajar sebelum ini bahawa cahaya itu hanya digunakan dalam tindak balas yang bersandarkan cahaya ataupun tindak balas cahaya. Dalam tindak balas gelap ataupun dalam tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya itu keamatan cahaya tidak digunakan. Okay. Jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu adalah malar, okay, kadar fotosintesis akan meningkat sehingga mencapai takat maksimum sahaja. Okay, seterusnya penerangan dia. Graf 1 menunjukkan kadar fotosintesis meningkat dengan peningkatan keamatan cahaya sehingga takat ketepuan cahaya di P. Seterusnya, selepas takat P, peningkatan keamatan cahaya dari P ke Q tidak lagi meningkatkan kadar fotosintesis kerana dihadkan oleh faktor-faktor lain seperti suhu dan kepekatan karbon dioksida. Graf 2 pula menunjukkan apabila kepekatan karbon dioksida dalam persekitaran dinaikkan kepada 0.13 pula, 13%, maka kadar fotosintesis boleh bertambah. Sekarang cikgu akan bantu pelajar untuk faham daripada graf ini. Okey. So sekarang kita nak faham tentang faktor keamatan cahaya ya. Faktor keamatan cahaya dengan kadar fotosintesis. Tetapi kita sediakan dua situasi yang berbeza. Satu, kita bekalkan kepekatan karbon dioksida atmosfera tu sama dengan atmosfera ni, iaitu 0.03 sahaja. Dan situasi yang kedua, kita akan sediakan kepekatan karbon dioksida yang lebih tinggi, iaitu 0.13%. Manakala suhu 30 darjah Celsius itu adalah suhu yang paling baiklah bagi kedua-dua situasi itu. Okay, so sekarang kita cuba faham lagi peningkatan graf tu. Apabila keamatan cahaya bertambah, so keamatan cahaya yang baik tu, yang tinggi tu akan meningkatkan kadar fotosintesis lah kan, kalau ikut yang kita belajar sebelum ini. So apabila keamatan cahaya bertambah, maka kadar fotosintesis juga akan bertambah. Okey, pelajar perhatikan situasi yang pertama dahulu. So keamatan cahaya bertambah, maka kadar fotosintesis juga bertambah. Tetapi sehingga titik P sahaja. Okey, sehingga titik P sahaja. Selepas daripada titik P, kadar tindak balas itu tidak lagi meningkat ataupun kita panggil dia statik macam tu. Dia malar. Dia malar, tidak meningkat dan tidak menurun. Ini kerana keperluan dia, iaitu keperluan karbon dioksida dia tu ada banyak tu saja. Ada sebanyak 0.03% saja. Okey. So kalau kita tingkatkan kepekatan karbon dioksida tu kepada 0.13,
Maka so kita perhatikan graf dia. Apabila keamatan cahaya bertambah, maka kadar fotosintesis juga akan bertambah. Okey, akan bertambah. Tetapi peningkatan itu akan melebihi daripada graf yang satu tadilah, daripada graf 0.03% kepekatan karbon dioksida tu. Okay, kerana pada graf yang kedua ini kepekatan karbon dioksida tu lebih baik, lebih tinggi, iaitu 0.13%. Jadi jelaslah di sini menunjukkan bahawa sekalipun keamatan cahaya bertambah dan kadar fotosintesis akan turut bertambah, tetapi kadar fotosintesis juga bergantung kepada faktor yang lain yang menjadi penghad kepada tindak balas ini. Okey, so di sini karbon dioksida bertindak sebagai faktor penghad. Okey, so kita pergi kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor suhu. So penerangan dia. Tindak balas dalam fotosintesis dimungkinkan oleh enzim. Oleh yang demikian, perubahan suhu persekitaran akan mempengaruhi aktiviti enzim dan turut mempengaruhi kadar fotosintesis. Suhu optimum berbeza-beza bagi tumbuhan yang berlainan spesies. Tetapi secara umumnya, suhu optimum adalah di antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Jadi dia kata bahawa tidak semua tumbuhan tu suhu optimum dia macam ni lah kan, tidak semua 25 hingga 30. Okey, bergantung kepada spesies. Mungkin ada spesies tumbuhan dia punya suhu optimum dia lebih tinggi ataupun lebih rendah, bergantung kepada spesies tumbuhan tersebut lah. Tapi secara umumnya puratanya macam itulah suhu yang digemari oleh tumbuhan. Jadi yang di atas tadi dia menerangkan bahawa fotosintesis ini dia melibatkan penggunaan enzim. Kalau pelajar masih ingat di dalam penerangan cikgu, ada enzim ya yang terlibat sama ada dalam tindak balas cahaya ataupun di dalam tindak balas gelap. Okey. So pelajar pernah belajar juga di dalam proses pencernaan melibatkan enzim. Okey, dan bagaimana sifat enzim itu sendiri dengan peningkatan suhu. Okey, enzim itu diperbuat daripada protein. So pada suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim itu termusnah ataupun enzim ternyah asli. So kita perhatikan kepada graf kat sini. Baiklah, okey. So graf ini menunjukkan suhu melawan kadar fotosintesis. Apabila suhu meningkat, okey, suhu meningkat daripada 0 sampai 25 kan, sampai 30 lah, okey. Apabila suhu meningkat sampai 30 darjah Celsius, maka kadar fotosintesis juga akan turut meningkat. Okey, akan turut meningkat. Tetapi pada melebihi daripada suhu 30 ni, kalau kita perhatikan, kadar tindak balas mula menurun. Okey, mula menurun. Dan pada suhu 40, tindak balas itu telah berhenti terus. Stop terus. So dia berhenti, maksud dia tidak lagi berfungsi lah. Okey, so pada suhu yang 35 itu mungkin dia belum lagi ternyah asli, tetapi dia sudah tidak aktif. Okey, sebab bukan suhu optimum. Tapi apabila suhu mencecah 40, so tindak balas tu stop. So tidak berlakulah kadar fotosintesis di dalam tumbuhan. Okey, so kita teruskan lagi topik seterusnya, konten yang seterusnya. Okey, so untuk yang penerangan yang terakhir di bawah tu, suhu yang terlalu tinggi akan menyahaslikan enzim dan proses fotosintesis akan terhenti.